Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Sabtu bersamaan 24 Julai 2021. Hari Sabtu, hari kita bergembira bersama keluarga, santai-santai. Um, saya mengalami kekangan masa yang sangat teruk 2-3 minggu ini pada during weekdays lah. Even weekend pun kita kena kerja, tapi insyaAllah saya cuba selitkan masa saya untuk berkongsi tentang quantum metal. Okey, seperti kita tahu, berdasarkan kepada input-input video saya lepas, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah menonton ya, dah menonton dan cuba memahami apa yang cuba saya sampaikan. Um, dari segi bagaimana quantum metal berfungsi dan bagaimana, maknanya you dah tengok dari segi calculation dah clear, dari segi konsep macam mana konsep produk-produknya dan juga ekosistemnya dah clear, bagaimana sistem dia, you dah register, free register you sudah sedia, sudah buat clear, so you dah play around with the system. Okey, dah clear dan you dah faham konsep tawaruk, clear yang tu. Jadi duit pun dah ada. Okey, so sekarang ni first step dia apa? Macam mana kita nak mula, langkah yang pertama. Itu yang sangat penting. Kerana tanpa langkah pertama kita tak akan pergi jauh. Okey, dan kita akan masih ditakut yang lama, masih lagi pada point yang sama. Jadi saya cuba berkongsi ya, apakah langkah pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan. Jadi semua jawapannya bermula daripada Quantum Metal punya website. Okey, yang di mana saya paparkan sekarang adalah ruangan harga-harga produk dia. Hari ini saya mungkin spesifik more on the GLA 1x10, dan konsep juga sama untuk GLA kat 1x5. Di mana initial investment kita untuk 1x5 adalah serendah 25 US dollar atau equivalent to 254. Dan GLA 1x10 sebanyak 250 US dollar. Jadi berdasarkan kepada website ni, kita kena tahu juga harga yang ditawarkan, harga LME yang menjadi rujukan quantum metal. Harga ini berdasarkan kepada harga emas dunia. Okey. Jadi dan harga ini adalah harga yang QM sell pada 3% profit margin untuk GLA 1x5 at 4% profit margin. Jadi fahamkan kat situ, mesti kena faham yang ni ya. Sebab kita nak beli ni, kita perlu tahulah harga-harganya. Okey, dengan profit margin sekali. Jadi itu lebih baik daripada kita beli buta je kan. Okey. Dan juga kalau you perasan sini, kita ada FX FX rate sebab apa? Investment kita dalam US dollar, which is globally global. Quantum metal is going global, so kita menggunakan US currency. Okey, jadi harga sell ni sebenarnya 250 US dollar. Kalau you darab dengan currency, dengan guna currency ni you akan dapat untuk buat conversion to ringgit Malaysia. Okey, saya harap faham kat situ ya. Jadi harga-harga ni berdasarkan pada US dollar as well. Okey, itu yang kena faham pertama. Pergi ke website Quantum Metal, check harga-harga yang ditawarkan. Okey, profit margin tetap kita tahu JLA 1x10 3%, JLA 1x5 4%. Jadi second step, sekarang ni you nak tahu kita kat mana sekarang, harga yang harga semasa sekarang. Because saya perlu jelaskan bahawa harga yang ditawarkan oleh Quantum Metal berdasarkan pada pergerakan harga emas, dan harga ini berubah-ubah. Sekiranya ada kenaikan RM1 kenaikan atau RM1 pengurangan, harga ini akan berubah berdasarkan pada kenaikan harga semasa. So maknanya dia tidak on real time change, dia akan berubah sekiranya ada peningkatan RM1 ke atas atau RM1 ke bawah. Jadi bagi saya ini sangat bagus kerana bagi kita tak mau harga terlalu volatile. Okey, bila harga terlalu volatile, kita dah jadi macam BSKL lah. Ya, maknanya kita kena kejar
Jadi memang memang masa sekiranya harga tu terlalu volatile, turun naik dan sukar untuk kita membuat, maknanya kita nak beli dan tiba-tiba harga sudah berubah. Okey, jadi itu konsep yang saya nampak Quantum Meter sangat bagus. Dia actually harga yang ditawarkan itu ada dia punya lock dia, masa dia. So even sekiranya ada pergerakan harga emas dunia naik RM1 dan dia akan update accordingly. Okey, jadi saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan 57 sebab apa kalau kita refer. Okay, first thing you kena masuk Quantum Meter punya website. Second thing, kamu semua you guys kena ada ini adalah trading trading view. Ini adalah harga emas dunia. Ini adalah harga emas dunia yang bergerak dan time frame pun mana juga ada satu hari, ada satu. Okay, ini nanti saya akan ceritakan. Kalau kita tengok untuk free account as low as 1 minute punya pergerakan harga emas. Alright. Jadi kita nak tahu harga emas yang ditawarkan oleh Quantum Meter adalah 57.94. Tapi kalau you check at trading view, bawah ni paksi ni adalah paksi harga dan bawah ni adalah masa. Jadi harga yang ditunjukkan ni, cuba you tengok, berbeza. Bukan berbeza maksudnya dia adalah berbeza dari segi unit, di mana harga LME yang ditawarkan oleh Quantum Meter dalam unit USD per gram, manakala dalam trading view harga emas dunia sering direferkan dan selalu direferkan sebagai USD per ounce. Jadi macam mana kita nak convert? It's just a matter of conversion. Jadi kalau tuan-tuan boleh Google conversion gram to Aussie Troy. Okay, so kita nak tahu berapa conversion dia. 1 ounce kita kata 1 ounce Troy ounce sama dengan berapa gram. Tengok, this a value you kena darab. Bermakna harga ni you kena darab dengan 31.1035. Jelas So contohnya kita test 57.94 kali dengan 31.1035. Dia equivalent tu 1502. Okay, jadi bila kita masuk trading view kita tahu, oh sekarang harga emas dunia paling latest adalah 1801. So harga yang sebenar adalah QM sekarang ada 18.03 di sini. Yes, kat sini. Saya boleh kes. Okay, ini adalah harga QM Metal. Mungkin saya boleh buat teks sikit. QM. Ini adalah LME price di QM. Okay, right. Jadi jelas macam mana nak convert harga yang sekarang LME LME price dalam Quantum Meter punya website 57.94 US dollar per gram equivalent to 1802. Okay, equivalent to 1802.13, almost 14 lah. Saya dah tanda kat sini. Jadi harga ni akan update sekiranya ada peningkatan harga emas dunia melebihi RM1 ataupun berkurang RM1. Jadi ini adalah memberi kita masa yang cukup untuk kita buat decision sama ada kita nak membeli. Biasa kita akan beli bila harga diturun. Okey, ingat. Dan juga bila harga naik ni pun kita boleh justify RM1, mungkin RM1 berapa. Jadi kita boleh justify harga ni akan berubah pada bila. Itu yang konsep yang saya nak cerita sekarang. Maknanya kita tahu position kita, harga QM kat mana dan harga emas dunia kat mana, dan kita boleh tahu bila kita nak masuk beli. Kalau dia tengah trending, dia tengah turun, mungkin tak cukup RM1, harga dia tak akan berubah. You got my point
Saya harap kita semua faham je ni. Ini penting untuk kita buat entry point. Entry point. Kita kena tahu di mana kita berada sekarang. Harga LME price di QM dan juga harga emas dunia sekarang. Itu first point yang saya nak share. Second thing, saya nak cerita. Ini adalah harga emas dunia yang dalam website yang di-log oleh Quantum Metal. Dan harga dia berubah-ubah lebih RM1 ataupun berkurang RM1 berdasarkan pada pergerakan harga emas. Second thing, saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham harga jualan QM untuk JLE 1x10 adalah 3%. Jadi kita tahu tadi harga dunia sekarang at 1802 kan? Dan QM jual, dia bukan jual pada 1802. Dia akan markup 3%. Okey? Untuk tahu berapa harga equivalent tu, kalau you tengok sini, senang je. You pakai calculator, you boleh type 252.07 divide by currency 4.224. So equivalent tu 59.67. Okey, 59.67. Tengok, ini harga dunia dan ini harga kita beli at 3% markup price. Tuan-tuan kena faham, harga ni adalah profit margin, keuntungan untuk company. Setiap benda orang tokey emas ataupun penjual, dia akan jual with profit. Ya, dia akan markup price. Jadi so far alhamdulillah Quantum Metal ni margin spread, kita panggil margin spread antara memang rendah, paling rendah 3%. Kalau compare to you beli emas physical even higher dia punya premium price melebihi 10%. Tapi dengan konsep JLA ni, kita boleh beli emas dengan margin spread yang sangat rendah, 3% saja, you boleh memiliki emas. Ya? Clear situ Jadi 59, okey, jadi kita dah tahu sekarang harga beli kita sekarang 252 bersamaan dengan 59.67 US dollar per gram. Berapa dalam harga kalau kita nak tengok dalam trading emas tu. So kita kena darab dengan 31.1035. So tengok 1856.12 ataupun 1856 tadi kan, 1856. Ataupun kita boleh gunakan tools kat sini, kita boleh adjust kat sini. Okay, kita boleh buat unjuran. Ni kita nak tengok berapa kenaikan, maknanya harga yang kita beli 3%. Oh, tak cukup. Mungkin saya boleh pakai 4 hours. Tak nampak. Sebentar kita tengok satu di harga QM price kan tadi kan 1802.15 So saya tukar time frame kepada yang lebih panjang sikit, 1 jam. Oh, this one dah ada. Apa yang saya perlu buat, saya cuma panjangkan dan mungkin saya buat ketebalan dia tebal sikit. Mungkin saya boleh buat dotted line. Okay, ini adalah harga QM. Kita kena faham 3% market. Kita beli bukan pada LME price tapi at markup price 3%. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat adalah tuan-tuan kena tahu harga belian tuan-tuan dan puan-puan %3. Okay, sini. Yeah. Okay, dekat mana ni?
1856. Based on kita punya calculation betul lah, 1856 Jadi tuan-tuan kena faham, kita beli pada harga kad 1856. Jadi with regards to the current market price, tuan-tuan bila beli dalam JLA, definitely tuan-tuan akan nampak net cash out tuan-tuan dan puan-puan akan jadi kurang daripada 250 US dollar itu. Sebab apa? Sebab ni, tuan-tuan beli with margin spread 3%. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini adalah, bila kita beli, kita bukan beli pada LME price, tapi kita beli at 3% margin price. So bermakna harga dekat sini. Saya buat satu line lagi. This is okay. This is okay. Ini adalah QM Cell. QM Cell GLA 1/10. 3% profit spread margin spread, kita panggil margin spread lah Okey. Jadi ini sangat penting. Kita kena tahu kat mana kita entry. Okey, bermakna bila kita beli pada waktu ni, kita sebenarnya membeli pada 3% profit margin dan kita beli pada harga ini. Jadi bila kita nak profit? Bila tuan-tuan nak profit, bila ada kenaikan selepas melepasi 1856 ni ini yang dia panggil 1%. Kalau you kata 1% sama dengan equivalent to 10%. Dia bermula daripada sini. So saya boleh buat unjuran kat sini 1%. Okay. %. Okay. Di sini dekat 1860. Dekat 1874.61. Ni. Ini adalah 1% kenaikan. %, increment equivalent to 10% profit. Okay, jelas tak? Nampak Jadi apa yang saya nak terang kat sini, sekiranya katalah kita nak target 10% profit, kita kena monitor harga emas ni akan naik sampai 1874. This line. Okay? 1874. Ingat, pada sekarang adalah harga pada 1802 tadi kan. Jadi kita beli pada harga at 1856. Dan next kenaikan 1% equivalent to 10% bermula pada paras ni. Okey, saya harap jelas Ini sangat penting untuk kita mengetahui bila kita entry dan bila kita nak exit. Sekiranya you punya target price you nak untung 10%, you have to monitor the price. Gold price mencecah 1874. Okey. Jadi bila ada orang tanya berapa lama harga ini akan target, tiada siapa yang boleh bagi tahu, sebab pergerakan emas ni tak ada seorang pun yang boleh predict. Tapi kita boleh dengan membuat teknik beberapa teknik analisis yang kita boleh jangka pergerakan harga emas ni bagaimana. Tapi ini yang paling basic, kita kena faham bila di mana harga emas sekarang
dan dah harga LME price di Container Metal, bila kita start beli pada harga berapa, dan bila kita nak exit. Contohnya kita dah set target kita 10%. Tengok ni, maknanya kita beli pada harga sekarang, kita beli pada harga 1856 dan kita punya exit point kita adalah 1875. Okay, around that. Itu yang paling basic yang kita kena faham. Okay. Dan seterusnya, tuan-tuan boleh buat, katalah 2%. Saya boleh buat unjuran untuk 2%, equivalent to 20%. Okay. Okay, saya buat 2%. Okay, lebih kurang So this line 1894. Okay, ini equivalent tu. Jadi masing-masing saya rasa kita semua kena tahu, kita panggil trading plan. Ini dipanggil trading plan, bila exit, bila entry point dan exit point. Okay, kita clear. Ini adalah sama dengan 2%, 20%. Saya harap jelas Jadi apa yang kita boleh buat daripada graf, mungkin hari-hari kita boleh tengok pagi dan petang, sekali pagi sekali petang, tengok kita punya target price sampai ke tak. Kita tak perlu buat apa-apa sangat pun, just monitor pergerakan emas ni. Simple as that. Dia tidak perlu macam kita main kat stock market, memang kita betul-betul kena dedicate and committed, tengok pergerakan berapa pips, berapa pergerakan itu sangat-sangat penting. Tapi di Container Metal ia lebih pada saya lebih stable, kerana harga emas tu bergerak bila berubahnya, perubahan harga melebihi RM1 atau berkurang RM1. Second thing is kita dah tahu berapa profit margin atau margin spread, kita boleh agak dan kita boleh start buat pembelian. And then kita tahu juga bagaimana kita nak exit dengan berapa profit yang kita nak. Okay. Jadi jelas saya harap kita semua jelas kat sini. Ini sangat penting bagi saya. Okay, saya harap ini jelas bagaimana kita nak buat trading plan kita. Okay, jadi ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saya di komen, di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba berikan jawapan yang terbaik. Okay. Okay, saya satu lagi saya nak cerita berkenaan dengan advance fees kita. Kalau you tengok dalam Container Metal, kita ada advance fees untuk GLA 1x10, kita ada advance fees RM332. Ini adalah untuk apa? Kalau tuan-tuan rujuk balik kepada perkiraan GLA, advance fees adalah untuk kos pembiayaan 9 bahagian daripada satu unit yang kita beli tu. Of course, that's a leverage yang kita gunakan untuk membuat gandaan grammage emas kita daripada 1 jadi 10 unit. Jadi definitely ada cost which is 3.5% profit secara tawaruk, patuh syariah. Of course patuh syariah. Dan this is a cost you have to pay in advance. Berbeza dengan 1/5, advance fee ni you tak perlu bayar sekarang, tapi dia akan ditolak bila you terminate nanti. Jadi apa yang saya cuba ceritakan sekarang, tuan-tuan kena faham advance fees ni sebenarnya duit yang kita bayar upfront. Dan sebenarnya kalau kita kira ROI sebenarnya, contohnya macam ni, saya cuba bawa you punya perspektif. Let's say kita untung 10%, kita target 10%. Okay, 10%. Tapi sekiranya kita hold lama, sebenarnya advance fee yang kita bayar ni sebenarnya akan menyusut, dan in the end dia akan eat kita punya profit kita. Okay.
Kalau kita ambil calculator berapa 332 ni? 0.64 berbanding dengan duit investment yang kita invest kita tadi adalah berapa? Kita tengok 250 kali dengan 4.24 250 kali dengan 4.24. Okay, di is a cost 1056. Okay, dah ada kat sini sebenarnya. Jadi kalau kita buat pembandingan investment kita adalah 1056 dan kita bayar advance fees sebagai pembiayaan tawaruk untuk kita buat pembiayaan leverage tadi kan. So sebenarnya kalau kita teliti dengan jelas 332.64 divide by 1056 ia bersamaan dengan 31% dalam masa setahun profit. Dia akan makan profit kita. Bermakna setiap bulan you bagi dengan 12 darab dengan 100 2.62%. Apa maksudnya? Okay, mari saya jelaskan. So, okay, katakanlah harga emas kita beli kat sini, harga dunia kat sini, kita beli kat sini, okay? Pada 23 Julai. Okay? Katakanlah sebulan selepas tu harga emas ni naik terus pergi sini. Okay? So tuan-tuan dan puan-puan dah dapat 10% profit, betul tak? Betul? Tapi tuan-tuan kena ingat tuan-tuan dah bayar advance fees. So advance fees dalam masa ni dibayar untuk setahun Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terminate dalam masa sebulan, bermakna tuan-tuan akan dapat refund balik, bukan full lah, maksudnya dia prorated. So instead of 332, kita boleh buat kira-kira. So maknanya 11/12 kali dengan 332.64, RM304. So tuan-tuan dapat balik duit RM304 ni. Bermakna tadi kita kira sebulan tadi 2.6% kan. So maksudnya kalau tuan-tuan nak kira dari segi profitnya, pada masa sebulan tuan-tuan terminate, profit 10% ni sebenarnya tuan-tuan akan tak dapat 10%, tapi tuan-tuan kena minus dengan duit advance yang you dah pakai untuk sebulan tu. So bermakna profit yang tuan-tuan akan dapat adalah lebih kurang 10 tolak 2.6. So 10% yang tadi kita profit based on increment tadi tolak dengan 2.625. So 10 tolak 2.625. So tuan-tuan akan dari segi ROI-nya tuan-tuan akan dapat 7.3 saja. Tapi pada saya dalam masa sebulan you dapat 7.3% profit ROI is too good enough, you know. Even ASB pun boleh bagi you 5% setahun, dia boleh bagi dalam masa sebulan. Tapi ingat, ini bukan jaminan. Ia bergantung pada harga pergerakan harga emas. Jadi kenapa saya cerita benda ni? Ya, kerana saya ingin berkongsi cara saya melihat benda ini. Saya tak melihat 10% keuntungan. Sebab sekiranya saya, ini semua adalah kita ada risiko. Jadi jika kita play safe, maknanya kita kena lebih bagus, tapi gain dia takkan banyak So dalam masa tuan-tuan ingat, okay, 10% cukup lah. Dah cukup lah 10%. Okay, 10% untuk dapat 10% compare dengan 20% actually is big different in term of masa. Maknanya untuk secure 10% compare dengan 20%, 10% dia mesti melepasi 10%, jadi lebih cepat. Tapi bagi saya juga melihat faktor advance fees yang juga saya lihat
akan eat up saya punya profit. Jadi saya kena make sure ia berbaloi. Bila saya nak terminate, saya make sure dia berbaloi. Saya dah kira profit yang saya nak, saya dah kira juga berapa refund yang saya patut dapat. Jadi saya mesti dapat some positive profit lah. Okay, banyak sikit it doesn't matter as long as I got a profit yang kita nak, yang saya nak. Jadi macam mana saya nak tu, itu yang melibatkan fundamental analysis dan technical analysis tu. Kita boleh target berapa harga dia boleh pergi, berapa lama dia boleh hold, berapa banyak cost refund advance fees yang akan terpaksa digunakan. Jadi dia banyak faktor untuk kita buat game trading plan kita ni. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak simplifykan dia, okay, tuan-tuan boleh set trading plan tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak set 10%. As long as harga reach kita punya target price, tuan-tuan jual. Cuma saya nak highlight situ, tuan-tuan kalau drag terlalu lama, kita punya ROI 10% tu akan berkurangan disebabkan oleh advance fees yang digunakan untuk pembiayaan 9 kali ganda tu kan, 9 bahagian daripada 10 bahagian 10, 1 kali 10 tu, dia 1 kali 10 tu, 1 you punya, 9 you buat pembiayaan secara tawaruk. Jadi cost ada di situ. Lagi lama you hold, lagi lama lagi banyak advance fee tu yang akan digunakan untuk pembiayaan. Jadi untuk teknik layering bagi saya sangat berguna, di mana kita cuba mempercepat, kita cuba mengurangkan kos advance fee tu untuk dapat balik. Naik 10% kita terminate, then kita tunggu harga jatuh, kita beli lagi sekali at the lower price, kita beli lagi. Jadi ini apa yang SM Aida, dulu saya pun terfikir kenapa SM Aida punya trading plan pun sangat mudah. Bila increment 1% or 1.5%, dia akan terminate dan dia akan beli bila harga, dan tunggu bila harga jatuh lagi. Okay, harga jatuh, dia akan beli lagi. Dia akan buat layering, buy layering. Maknanya kalau harga keep jatuh, beli. Okay, so that kita boleh dapat kenaikan. Bila harga dia bounce balik, kita boleh dapat profit dan terminate. Jadi ada yang macam malas nak kira, okay, kita tunggulah harga naik. Jadi macam saya lah, tunggu. Jadi makin lama kita hold, lagi lama lagi banyak advance fees yang digunakan, dan bila kita refund tak banyak kita dapat. Okay, jadi saya harap semua jelas. Kalau ada apa-apa soalan ataupun komen, boleh tulis kat ruangan komen. Kita sama-sama discuss, kita sama-sama share idea, kita sama-sama berkongsi maklumat. InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaat. Dan bagi saya, Alhamdulillah, Quantimeter, saya dah banyak kali buat termination, beli balik, saya sedang membuat teknik layering as well. Dan juga sekarang Quantimeter menjadikan kelas-kelas technical dan fundamental analysis, which is saya sangat berguna, bagi saya sangat berguna untuk diri saya, dan saya harap kamu semua pun sama-sama belajar so that kita boleh improve kita punya trading plan. Kita boleh agak berapa kenaikan, berapa profit kita nak, berapa masa yang kita perlukan, semua kita boleh buat kira-kira, kita boleh buat prediction ataupun analysis. Okay, jadi saya harap perkongsian saya kali ini dapat membuka sedikit minda dan pencerahan sedikit sebanyak untuk you guys semua faham. Untuk membuat first step ini sangat penting. Okay, ini sangat penting untuk kita bergerak lebih ke hadapan. Diharap perkongsian saya kali ini memberi manfaat. Salah silap saya minta maaf. Okay, tunggu, stay tune dengan entry video saya selepas ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye.